Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Barrett. Tumpuan berita, Jabatan Tanah dan Survey JTS sekali lagi mencipta kecemerlangan apabila mendapat kejayaan dalam anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Hopeng berkata, ini sudah tentu mengiktirafkan budaya yang ada dalam kalangan penyawat awam yang bertugas di JTS. Di mana yang kita tahu bahawa majlis serupa ini telah diadakan sejak 2008 yang bertujuan sebagai platform untuk kita mempunyai budaya inovasi dan seterusnya mempunyai kreativiti dalam kita menjalankan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Saya rasa bahawa dalam kita melangkah, ketika kita merayakan tahun kemerdekaan kita yang 60, kita telah mengalami beberapa cabaran. Satu cabaran ialah COVID-19, PKP kita lama, dan akhirnya ia telah menjejaskan kegiatan ekonomi kita. Maka sebab itu Kerajaan Sarawak kita telah melancarkan selepas kita bersama-sama mencari jalan dan berinovasi di kalangan para pemimpin sama ada di sektor swasta maupun sektor awam, maka lahirlah satu idea baru di mana kita mempunyai dasar PCDS 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penutupan Hari Inovasi dan Integriti Jabatan Tanah dan Survey Sarawak HIITS 2023 di salah sebuah hotel terkemuka di sini pada Jumaat. Premier Sarawak menambah, kerajaan negeri komited untuk memulihkan kembali ekonomi yang terjejas dan mempunyai dasar-dasar selaras dengan JTS yang lebih maju dan relevan melalui data dan inovasi. Tambahnya lagi, beliau yakin pendapatan Sarawak pada tahun ini akan bertambah daripada tahun lepas. InsyaAllah, trend tahun tu, saya dah madah, saya ambil trend saja. Saya cuma madah figure. Tahun tu lebih daripada tahun 22. Dan saya percaya tahun 24 lebih daripada 23. Jadi kalau tu, jangan belanja boros gila. Jangan boros, simpan. Kalau simpan, yang beri return, ya saya berani madah dengan SSS. Coba study new scheme of service Sarawak Civil Servant. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Datuk SR Zaidi Mahdi dan Pengarah JTS Sarawak Datuk Abdullah Julaihi. Terdahulu, Datuk Abdullah berkata JTS Sarawak menambah satu lagi perkhidmatan di kaunter bagi memudahkan urusan pentadbiran tanah bagi penyediaan surat cara permohonan turun kuasa dan surat cara pindah milik kepada beneficiari atau waris. Jelasnya menerusi transformasi cemerlang di seksyen pendaftaran JTS iaitu daripada one-day registration kepada same-day registration serta disokong oleh sistem e-lodgement. Penyediaan surat cara turun kuasa dan surat cara pindah milik kepada beneficiary kini dapat disediakan oleh semua seksyen pendaftaran di seluruh Sarawak tanpa mengira nilai pasaran tanah berkenaan. Kita telah membuka semua kaunter kita di seluruh negeri Sarawak untuk orang ramai membuat pilihan sama ada menguruskan sendiri proses pindah milik ini melalui Jabatan Tanah dan Survey ataupun dengan khidmat peguam. Dan tentunya khidmat kita adalah murah dan mudah.
Dato' Abdullah menambah JTS turut memperkenalkan satu lagi perkhidmatan digital iaitu Electronic Preparation Attestations and Registration System EPARS di mana ia membolehkan pegawai JTS memohon untuk diberikan kuasa penyediaan, penyaksian dan pendaftaran surat cara. Dalam majlis tersebut turut diadakan simbolik pelancaran perkhidmatan baru kaunter JTS, aplikasi EPARS dan pelancaran buku pendigitalan Dimensi Bumi dari Angkasa. Selain itu, turut diadakan penyampaian anugerah Individual Productivity Champion MPC, Anugerah Pegawai Integriti 2022, pemenang Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2023. Laporan selanjutnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bakal menganjurkan Kembara Kraft Borneo pada Oktober depan. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, Kembara Kraft itu akan bermula di Sabah dan Sarawak dalam mempromosikan keistimewaan rangkaian produk kraft tempatan. Jelasnya lagi, ini sekaligus memantabatkan koleksi-koleksi berasaskan produk kraft dari kedua-dua negeri tersebut. Kedua-dua negeri ini sebenarnya cukup besar dan ia memerlukan satu pendekatan yang berbeza, satu perjalanan yang luar biasa. Dan semestinya usaha ini dilihat untuk kita mengangkat martabat ataupun memperkasakan mereka, terutamanya ke atas usahawan-usahawan di bawah kraft negara. Dan saya percaya dengan Kembara sendiri kita mampu memberi tahu masyarakat di luar sana tentang betapa indahnya dan uniknya kraft kita di bumi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian Pesta Sematan 2023 pada Jumaat. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Nipon Diundek, Residen Bahagian Kuching Noleha Sharif Busrah dan Pegawai Daerah Lundu selaku pengerusi pengelola Pesta Sematan 2023 Gustan Duraini. Terdahulu semasa berucap, Khairul Firdaus berkata MOTEK turut menyediakan geran sokongan sektor kebudayaan GSSK dan juga geran sokongan sektor pelancongan GSSP. Jelas beliau pihaknya menerusi Tourism Malaysia turut mempromosikan keindahan dan keunikan destinasi-destinasi menarik di daerah Lundu. Pesta Sematan yang berlangsung selama 3 hari bermula 11 sehingga 13 Ogos ini merupakan acara dwi-tahunan yang memaparkan pelbagai aktiviti dan pertandingan yang sinonim dengan pantai yang bersesuaian dengan temanya tahun ini, Sematan Nature Paradise. Sementara itu, Azizul dalam ucapan yang beritahu tema Pesta Sematan 2023 iaitu Sematan Nature Paradise merupakan platform bagi mempromosikan daerah Lundu dan daerah kecil Sematan sebagai antara pusat ekopelancongan di Sarawak. Katanya antara keunikan di kawasan berkenaan adalah terdapat taman negara dan pusat hidupan liar yang menjadi tarikan ekopelancongan. Menurutnya, antara taman negara terbabit adalah Taman Negara Gunung Gading, Taman Negara Tanjung Datu, Pusat Lindungan Hidupan Liar Samusam, Taman Negara Talang Satang dan Pusat Hidupan Liar Matang. Jelas beliau hanya di kawasan Dun Tanjung Datu sahaja yang mempunyai 5 destinasi ekopelancongan yang menjadi tarikan pelancong. Sementara itu, beliau berharap Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya meningkatkan potensi pelancongan di daerah tersebut sekaligus menjana pendapatan bagi masyarakat setempat. Difahamkan pelbagai acara dan pertandingan diadakan sepanjang 3 hari pesta tersebut berlangsung termasuk Sematan Cycle Face 2023, pertandingan bot laju dan pelbagai pertandingan lain termasuk pameran agensi-agensi kerajaan dan gerai-gerai jualan. Kepaparan di Sibu, sebanyak 60 kontijen bakal memeriahkan Sibu Street Parade 2023 sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang akan berlangsung di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu pada petang ini. Kontijen terdiri daripada agensi kerajaan, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK Persatuan, Badan Bukan Kerajaan NGO dan turut disertai sekolah menengah di Bandar Sibu. Perarakan akan melibatkan beberapa jalan termasuk Bulatan Rosli Dobi, Jalan Bujang Suntong, Lampu Isyarat Kampung Datuk, Jalan Agong, Lorong Maybank, Simpang Jalan Brook Drive, Jalan Sanyang, Jalan Ramin, Jalan Lintang, Jalan Central dan Lampu Isyarat Premier Hotel. Pada Jumaat, raptai penuh bagi acara tersebut telah diadakan dalam keadaan hujan renyai namun tidak menghalang para kontijen melakukannya dengan penuh semangat.
Hadir menyaksikan rapta itu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, yang juga dijadual menyempurnakan acara flag off perarakan pada petang nanti. Acara turut dijangka dihadiri Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Selain perarakan, Sibu Street Parade bakal dimeriahkan dengan persembahan artis popular tempatan termasuk Ricky Andrewson, Elif, Ramles Walter dan juga kumpulan akapela Cheng Eng serta HyperX. Manakala di Serian dengan sebanyak RM195,000 dana projek kecil luar bandar MRP telah disalurkan kepada 16 penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup. Penerima terdiri daripada pengurusi persatuan dan kelab, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Biro Wanita termasuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Penyampaian cek disempurnakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben dalam satu majlis ringkas di Pusat Khidmat Dun Kedup baru-baru ini. Semasa berucap, Martin menekankan pentingnya menggunakan dana dengan bijak dan menggalakkan agar aktiviti yang dijalankan dengan dana tersebut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Beliau juga Dun Kedup berharap supaya pemberian dana itu dapat menyokong pembangunan dan kemajuan kawasan luar bandar. Di Tanjung Manis pula, seramai 239 peserta menyertai Safari Memancing Tanjung Manis 2023 edisi ke-17 yang bermula pada 11 hingga 13 Ogos 2023 bagi kategori laut, dalam dan pesisir. Bagi kategori laut dalam, seramai 53 orang peserta dengan 8 buah bot berdaftar, manakala kategori pesisir pula seramai 186 orang peserta dengan 186 bot dan perahu. Majlis pelepasan peserta kategori laut dalam telah disempurnakan oleh penolong pengurus besar kanan projek dan kejuruteraan pusaka Sadiah Tu di Terminal Tanjung Manis pada Jumaat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng turut dijadualkan hadir dalam majlis penangguhan rasmi pada Ahad. Dalam pada itu, sebelum acara pelepasan dilakukan, para peserta telah diberikan taklimat oleh urus setia Safari Memancing, manakala taklimat keselamatan telah disampaikan oleh Maritim Malaysia Tanjung Manis. Selain itu, turut diadakan pelbagai aktiviti di kawasan sekitar terminal penumpang Tanjung Manis. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana majlis perasmian Pesta Sematan 2023 pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.